Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Salam keluarga Malaysia, berita perdana edisi 26 Oktober 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Angkasa Puri Kota Media, ikon penyiaran teknologi digital Malaysia. Kemalangan helikopter di Cameron Highlands, juruterbang dan 5 petugas perubatan selamat. Lima petugas perubatan termasuk seorang doktor selamat dan mengalami kecederaan selepas helikopter yang dinaiki terhempas. Insiden berlaku ketika melakukan pendaratan cemas di kawasan Berincang, Cameron Highlands, Pahang tengah hari tadi. Jurucakap Jabatan Bomber dan Penyelamat Pahang berkata, juruterbang helikopter itu dikenali sebagai Kapten Pedro turut selamat dan tidak mengalami kecederaan. Operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan telah menemukan mangsa kira-kira pukul 3.51 petang. Mangsa telah diberi rawatan awal dengan dilaporkan salah seorang daripada mereka mengalami kecederaan patah tulang paha. Laporan lanjut menyusul seketika nanti. Sejarah baharu penyiaran tercipta hari ini. Angkasa Puri Kota Media, ikon penyiaran teknologi digital Malaysia yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob antara langkah strategik merangsang perkembangan serta pembangunan industri penyiaran di Malaysia. Justru Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap simbol penyiaran negara pada masa hadapan akan terus dibangunkan sebagaimana yang berjaya dilaksanakan di Media City di Dubai, UAE, Manchester, Singapura dan Sydney. Angkasa Puri Kota Media juga menurut Perdana Menteri bakal meningkatkan keupayaan RTM dalam mengekalkan ideologi dan budaya Malaysia seperti peranan yang dipikul penyiar kebangsaan lain di rantau ini. Selain itu, peningkatan persaingan dengan bertambahnya penyiar dan pemain industri akan menggalakkan kerjasama yang dapat membangunkan kreativiti dan mewujudkan persaingan sihat dalam penerbitan kandungan. Peranan RTM sebagai media rasmi kerajaan menjadi lebih dinamik berdasarkan teknologi dan kemudahan selain menjadi peneraju serta teladan kepada penyiar lain dalam menyampaikan mesej kerajaan kepada rakyat. Angkasa Puri Kota Media juga menjadi simbolik kejayaan kerjasama strategik sektor awam dan sektor swasta yang mewakili pembaharuan dan sudut pandang baharu RTM iaitu menggerakkan kerjasama ke arah komersial. Simbol ini turut meletakkan RTM yang baharu pada kedudukan lebih mantap melalui perubahan imej fizikal yang drastik supaya sentiasa kelihatan segar, moden dan dinamik. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyifatkan Angkasa Puri Kota Media permulaan era baharu penyiaran negara. Jelas beliau, tuntutan perubahan masa kini membuatkan pembangunan mercu tanda baharu sektor penyiaran negara itu perlu dilaksanakan. Pengoperasian Angkasa Puri Kota Media tepat pada masanya memandangkan RTM telah beroperasi lebih separuh abad di premis sedia ada, amat memerlukan pengubahsuaian bangunan, infrastruktur dan sistem. Dengan suasana dan ekosistem bekerja yang lebih baik, dengan teknologi yang paling terkini, serta segala-gala yang baru setelah RTM direkayasakan ini, ia akan menyemarakkan semangat kerja semua keluarga RTM untuk meningkatkan prestasi kita, untuk mempertinggikan lagi keupayaan kita dan keberkesanan kita melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan
untuk disampaikan kepada rakyat. Tan Sri Anwar memaklumkan Angkasa Puri Kota Media juga tidak tertakluk untuk kegunaan RTM, malah turut menyediakan kemudahan siaran yang akan diuruskan badan swasta. Keadaan ini sekaligus mewujudkan suasana baharu terutamanya bagi penggiat industri kreatif. Kemudahan-kemudahan tidak semestinya eksklusifly untuk RTM sahaja. Malah selanjutnya selepas daripada ini, pihak swasta yang melaksanakan projek secara land swapping, ada 10 hektar lagi, 9 hektar yang akan dibangunkan secara komplementari kepada Media City atau Kota Media, di mana ada beberapa kemudahan-kemudahan yang dikendalikan oleh swasta untuk kegunaan broadcasting agency swasta. Media City dengan nama baharunya Angkasa Puri Kota Media, sebuah revolusi bidang penyiaran dan bakal menjadi kebanggaan Malaysia. Terletak di Bukit Putra Angkasa Puri, ia mengambil contoh kejayaan projek pembangunan bandar media seperti di Dubai, Sydney dan Manchester. Perinciannya bersama Suhail Muhammad Noor. Sejak tahun 1968, bangunan Angkasa Puri menjadi ikon penyiaran yang tersergam indah di tepi lebuh raya persekutuan, dan kewujudan bangunan Media City ini akan menambah satu lagi ikon penyiaran, iaitu ikon penyiaran teknologi digital Malaysia. Berkeluasan 45.72 hektar, projek Angkasa Puri Kota Media ini bermula secara rasminya pada Disember 2016. Kini siap dilancarkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif negara dan menjadi hub penyiaran negara di rantau Asia Tenggara. Kota Media berteknologi tinggi ini menggunakan konsep iBuilding mengandungi sistem Building Management System BMS yang meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dalam operasi bangunan. Saudara, auditorium Seri Angkasa yang mampu menampung seramai 1,000 orang penonton ini dan mempunyai peralatan media yang canggih serta mampu menghasilkan majlis berprestij sehingga ke peringkat antarabangsa. Jika rekaan bangunan ikonik Angkasa Puri membawa konsep 1,000 lidah, rekaan bangunan Angkasa Puri Kota Media ini pula diilhamkan daripada konsep keris dan tengkolok. Ia membawa maksud untuk memartabatkan tradisi dan kebudayaan Melayu agar seiring dengan kepesatan pemodenan sektor penyiaran. Selain mengekalkan bangunan ikonik Angkasa Puri dan menaik taraf peralatan studio TV dan radio sedia ada, Kota Media ini dilengkapi dengan kemudahan seperti studio TV HD dan 4K. Studio rakaman rentak 60 yang baharu adalah yang tercanggih dan terbesar di rantau Pasifik dengan berkeluasan 443.5 meter persegi. Media City akan dilengkapi dengan kemudahan penyiaran bersepadu termasuk studio maya dan studio muzik. Projek Angkasa Puri Kota Media itu juga menyediakan kemudahan tambahan seperti taska, pusat rekreasi, sistem arkib dan garaj van penyiaran. Eskalator di dalam Media City ini adalah yang paling terpanjang di dalam bangunan kerajaan, yang adalah sepanjang 34.5 meter. Infrastruktur penyiaran yang canggih dan berteknologi. Angkasa Puri Kota Media selaras perancangan kerajaan untuk terus membangunkan perkhidmatan siaran televisyen digital. Malah, ia boleh digarap menjadi sebuah model penerbitan kandungan kebangsaan seperti yang dipelopori oleh Hollywood di Amerika Syarikat, British Broadcasting Corporation ataupun BBC di Eropah, dan industri kandungan di Jepun dan Korea. Angkasa Puri Kota Media ini turut memasyurkan nama-nama jalan sebagai jalan penyiaran, jalan lensa, jalan frekuensi serta bulatan simfoni. Projek ini sekaligus akan memberikan manfaat besar bukan sahaja kepada organisasi, malah kepada seluruh industri kreatif tempatan dan bidang penyiaran negara. Suhail Muhammad Noor, RTM.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Seronoknya kau nak berkelah dekat sini. Tak sabarnya nak mandi. Kotor je tempat ni. Apa yang aku tahu, kalau tempat kotor macam ni, baliklah macam ni. Nanti dia jangkiti leptospirosis pula. Anda bijak kerana tidak berkelah di kawasan yang berpotensi untuk dijangkiti leptospirosis. Brian, mandi cepat. Bas sekolah nak sampai dah. Jangan lupa bawa botol air tu. Baik, Ibu. Belajar elok ya, Brian. Mestilah. Adik-adik ada bawa botol air kosong ke sekolah juga macam Ryan tadi? Adik-adik kena bawa air kosong tahu pergi sekolah. Banyak kebaikan minum air kosong ni. Antaranya, membantu murid lebih fokus dengan pelajaran, kekal terhidrat, membantu sistem pencernaan dan perkumuhan, mengelak dari mengantuk di dalam kelas. Antara waktu yang sesuai untuk minum air semasa di sekolah adalah sebelum kelas bermula, semasa rehat, sebelum dan selepas aktiviti sukan dan sebelum balik ke rumah. Pastikan adik-adik bawa air kosong ke sekolah ya. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bersua kembali. Betamax Berhad memulakan dagangan sulung di pasaran ACE Bursa Malaysia dengan positif apabila dibuka pada 61.5 sen sesaham. Saham syarikat pembekal perkhidmatan pembuatan elektrik itu mencatat premium 11.5 sen berbanding harga tawaran awam permulaan 50 sen sesaham. Manakala 94.46 juta saham bertukar tangan dalam tempoh sejam selepas dagangan dibuka. Pengarah urusan Mirzan Mahathir berkata syarikat
syarikat berada dalam kedudukan baik untuk meraih manfaat daripada peningkatan permintaan khususnya daripada industri automotif. Penyediaan penyelesaian perkhidmatan pembuatan elektronik EMS kepada pengeluar kenderaan, beliau optimis permintaan terhadap produk audio visual kenderaan dan aksesori akan terus meningkat. This is an area where we can continue to develop more competence, look at developing technology and incorporating that technology into the products that we offer to our customers. I think that we will be spending a lot of time and effort in making sure that we very competitive in this area, and we are hopefully striving to be in the forefront of introducing innovation. Mengulas lanjut, katanya masih banyak peluang belum diteroka membabitkan segmen produk termasuk sistem bantuan pemandu termaju dan aksesori kenderaan. Bila berkata demikian pada sidang media Majlis Penyenaraian Betamac Berhad di Bursa Malaysia. Syarikat dari Australia, Cochlear Limited, memperluas operasinya di Malaysia dengan membuka fasiliti pembuatan implan pendengaran. Bertempat di Bangsa, fasiliti bernilai 30 juta ringgit itu menempatkan lebih 300 pekerja dengan 70% daripadanya adalah bakat tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, Datuk Wira Arham Abdul Rahman menyifatkan pelaburan tersebut bertepatan misi menarik pelaburan berkualiti tinggi selari aspirasi pelaburan nasional NIA. Komponen-komponen yang terdapat di dalam produk yang dikeluarkan oleh Cochlear ini adalah sangat berkualiti dari segi precision, dari segi kemahiran yang diperlukan, amat bertepatan dengan aspirasi kerajaan Malaysia. Naib Presiden Kanan Cochlear, Greg Botkin, berkata berkongsi komitmen syarikat untuk meneroka potensi graduan tempatan menerusi kerjasama dengan universiti dan kolej dalam bidang berkaitan. We've been able to work with a lot of the local colleges and universities and bring people who have either just finished a degree or maybe a year out. We happily train them in the sort of work that we need, and that gives them much more skill and experience. Beliau ditemui pada majlis perasmian yang berlangsung di Ibu Negara. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 2 November. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini?
Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengket, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang. Lebih aktif. Lebih hebat. Sihat. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Masih bersama berita perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan isteri di Hotel Shangri-La sempena lawatan negara Seri Paduka Baginda ke negara itu. Sesi menghadap yang berlangsung selama setengah jam itu turut mencerminkan keakraban hubungan dua hala Malaysia dan Singapura. Turut berangkat ke sesi menghadap Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Turut hadir barisan Menteri Singapura meliputi Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Pendidikan Chan Chun Sing, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee dan Menteri Pengangkutan S. Iswaran. Selepas itu, Lee Hsien Loong turut menghoskan majlis makan tengah hari bagi yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong di hotel yang sama. Pada pukul 5.30 petang tadi, Seri Paduka Baginda berdua berangkat ke majlis sambutan negara di Istana Singapura. Baginda berdua akan melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura Puan Yang Terutama Halimah Yacob disusuli dengan majlis santapan negara. Pemberian peranti siswa tanpa syarat pemulangan merupakan kemudahan pelajar golongan B40. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap penerima kemudahan itu tidak menjual peranti berkenaan kepada mana-mana pihak. Bagi saya, tolong saya merayulah kepada pelajar yang mendapat peranti siswa ni. Tujuan kerajaan nak bantu. Jadi janganlah mencari keuntungan jangka pendek dengan menjual, kerana jangka panjang lebih penting bagi dia orang untuk menggunakan peranti siswa ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran mereka sendiri demi masa depan. Setakat ini juga katanya tiada perbincangan antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyenaraihitamkan pelajar yang bertindak menjual peranti berkenaan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat terlebih dahulu paparan amaran yang kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama yang telah dikeluarkan di kawasan perairan Kondor, Reef North dan juga Laylayang, dan ianya berkuat kuasa bermula daripada esok hari sehingga ke 30 Oktober 2022. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perikanan,
yang melibatkan bobot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan keadaan kelompok awan aktif meliputi kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia yang menyebabkan keadaan hujan serta ribut petir lebih tertumpu di bahagian pantai timur, utara dan juga selatan semenanjung Malaysia. Yang itu menyebabkan juga keadaan mendung di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Melaka. Dan keadaan hujan serta ribut petir ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Begitu juga di Sabah dan Sarawak, keadaan hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di hampir kebanyakan bahagian di kedua-dua belah negeri, juga akan berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir ini boleh menyebabkan angin kencang serta banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada bagi sebarang kemungkinan bencana yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baik, dari perkembangan cuaca kita beralih pula ke perkembangan sukan. Kita bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. Presiden AFC buat kunjungan ke FAM. Zijia gagal tebus kekecewaan di Denmark. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerima kunjungan bersejarah Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Sheikh Salman Ibrahim Al-Khalifa di Wisma FAM Kelana Jaya. Ini merupakan kunjungan sulung Sheikh Salman selepas hampir 10 tahun memegang jawatan selaku Presiden AFC sejak Mac 2013. Kehadiran beliau yang juga merupakan kerabat diraja Bahrain disambut Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin dan barisan ahli jawatankuasa eksekutif FAM. Turut hadir Presiden Malaysian Football League MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan. Sheikh Salman diiringi Setiausaha Agong AFC, Datuk Seri Winsor John, dibawa melihat fasiliti sekitar Wisma FAM. Beliau turut diperkenalkan kepada skuad kejurulatihan Pasukan Kebangsaan Kendalian Kim Pan Gon. Sheikh Salman, dalam ucapan beliau turut mengiktiraf usaha dilakukan FAM di bawah pimpinan Datuk Hamidin memajukan bola sepak Malaysia ke tahap lebih baik seperti sekarang. Hasrat jaguh perseorangan badminton negara, Lee Zijia menebus kekecewaan tewas di pentas final terbuka Denmark 2022 tidak kesampaian. Pemain yang baru naik di ranking kedua dunia itu ditunjuk jalan keluar seawal pusingan pertama di terbuka Perancis hari ini. Turut tersingkir awal, beregu lelaki utama negara yang juga juara dunia, Aaron Chia Sohuyik. Pasangan itu tumpas straight set 13-21, 14-21 kepada pasangan bukan pilihan dari China, Liang Weikeng Wang Chang sebentar tadi.
Zijia tewas kepada wakil Indonesia Sisa Rustavito dalam aksi straight set 19-21, 18-21 dalam tempoh 44 minit. Ini menjadikan kekalahan kedua berturut-turut Zijia terhadap lawan di ranking ke-24 dunia itu selepas tunduk pada kejohanan terbuka Malaysia Jun lalu. Rekod 8 pertembungan kedua-dua pemain seimbang dengan Zijia dan Sisa masing-masing memenangi 4 perlawanan. Baik, dalam pada itu, bergu wanita utama negara Perlitan Emtinah melakar kejutan apabila berjaya menewaskan juara terbuka Malaysia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti dari Indonesia pada aksi pembukaan. Dalam saingan tersebut, Perlitinah yang merupakan pasangan bukan pilihan menumpaskan bergu pilihan ke-7 itu dengan keputusan 22-20, 19-21, 21-7 di Paris. Selepas ini, pasangan Malaysia yang menduduki ranking ke-11 dunia itu akan berdepan satu lagi gandingan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Sementara itu, pasangan bergu campuran profesional Tan Kian Meng Lai Peijing turut mara kepusingan kedua apabila menumbangkan pasangan China Guo Xinhua Zhang Shujian 8-21, 22-20, 24-22. Kian Meng Peijing, gandingan pilihan ke-8 kejohanan, akan menentang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dari Jepun untuk menentukan tempat ke suku akhir. Baik, ini perkembangan hoki Piala Sultan Johor. Kelemahan dari segi ketahanan dan kekuatan fizikal pemain dikesan menjadi antara faktor utama kekalahan skuad remaja lelaki negara kepada Afrika Selatan semalam. Untuk itu, jurulatih pasukan Muhammad Amin Rahim akan memberi fokus memperbaiki kelemahan tersebut selepas tamat kejohanan. Latihan yang bakal mengambil masa kira-kira 3 bulan turut melibatkan pembinaan kekuatan mental para pemain bagi memberi keyakinan kepada mereka untuk beraksi dalam kejohanan besar. Selain itu, ia juga akan memberi penekanan terhadap pentingnya fokus kepada pelan taktikal pasukan. Kita boleh nampak 2-3 game kita main, kita tak boleh nak sustain hingga minit yang ke-60. So itu adalah salah satu elemen yang kita kena bagi tumpuan selepas ni. So, maknanya selepas habis tournament ni kita akan lebih fokus pada endurance, strength and condition. Maknanya kita mungkin akan 2-3 bulan just focus on strength, build orang punya endurance, build orang punya strength, power. Just forget about hockey because I think hockey diorang dah ada. I thought Malaysia were obviously very well organised and they were going to play on the counter-attack. We knew that. So my message to my team was to just be patient, not try and force something, because if we force something, then we'll give them the opportunity to counter-attack. So we probably played very conservatively around. Mana rakan sepasukan berada? Beralih ke Piala Dunia Gimnastik Estetik 2022. Persatuan Kumpulan Gimnastik Estetik Malaysia, MAGA, meletakkan sasaran 1 pingat dan kedudukan 5 negara teratas dalam kejohanan tersebut yang bermula 27 hingga 30 Oktober ini. Timbalan Presiden Datuk Radhakrishnan berkata 200 atlet negara akan berjuang merealisasikan misi tersebut bersaing bersama kuasa besar termasuk Finland, Australia dan Ukraine. Skuad Malaysia bakal menerima saingan 300 lagi peserta daripada 19 negara dalam 4 kategori iaitu World Cup 4, Challenge Cup 4, Asian Championship dan MAGA Cup. Jelas Radhakrishnan, sasaran pingat kali ini diletakkan pada skuad junior dalam kategori Asian Championship. We have, I think, the junior category. We stand a good chance in the junior category. Because the senior categories are very experienced girls, yang above 18, because they have gone through the process. Lama, they have gone through so many process to go there. They have competed in so many other World Cup, so that will be tough. But the junior category, we have a better chance. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian kejohanan yang berlangsung di ibu negara. Malaysia mencatat sejarah menjadi negara Asia pertama menganjurkan kejohanan tersebut yang turut dibida Perancis dan Estonia. Kejohanan bakal berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam.
5 atlet sukan orang pekak negara yang pernah beraksi pada sukan Deaflympic akan menjadi sandaran utama buat kontingen Malaysia pada kempen Sukan Orang Pekak ASEAN atau CDG 2022 di Kuala Lumpur November ini. Pada tamasya tersebut, Malaysia meletakkan sasaran sehingga 10 pingat keseluruhan terutama daripada sukan badminton dan olahraga. 5 atlet Deaflympic tersebut ialah Boon Wei Ying, Fu Zu Tong dan Edmund Teo Seng Kiong daripada sukan badminton serta 2 atlet olahraga Nur Syahdan Muhammad dan Muhammad Syahrul Azmir. Kita bermula dengan 4 jenis sukan di Malaysia sebagai tuan rumah. Untuk akan datang, kemungkinan kami akan menambah sukan, kami akan menambah penyertaan negara dahulu. Kerana untuk ASEAN yang sekarang ada 6 negara, kerana negara-negara yang lain belum ada persatuan sukan pekak yang ditubuhkan. CDG 2022 dijadual berlangsung dari 21 hingga 27 November ini dan mempertandingkan 4 jenis sukan iaitu futsal, badminton, olahraga dan bowling. Sejumlah 500 atlet dan pegawai dari 6 negara ASEAN akan menyertai tamasya tersebut. Untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan aksi Liga Juara-Juara Eropah. Paris Saint-Germain PSG berpesta gol apabila membenam klub Israel Maccabi Haifa dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan PSG menempa slot ke pusingan 16 terakhir. Ketika ini PSG mengungguli aksi peringkat kumpulan dengan 11 mata selepas 5 perlawanan berlangsung. Berdasarkan format kejohanan, 2 pasukan terbaik setiap kumpulan akan melangkah ke pusingan seterusnya. Dalam perlawanan awal pagi tadi menyaksikan Kylian Mbappe dan Lionel Messi masing-masing meledak 2 gol bagi membantu PSG meraih kemenangan besar. Baki 3 lagi jaringan PSG diperoleh menerusi Neymar yang meledak 1 gol pada perlawanan tersebut dan jaringan sendiri pasukan pelawat Sean Golbert sebelum Carlos Soler melengkapkan kemenangan buat klub dari Paris itu. Manakala 2 gol Maccabi Haifa dijaringkan penyerangnya Abdoulaye Seck dari Senegal. Selepas ini PSG dijadual menentang Juventus bagi melengkapkan saingan kumpulan pada 3 November ini. Sementara itu, jaringan Kai Havertz berjaya membantu Chelsea melangkah ke pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Eropah selepas menundukkan RB Salzburg awal pagi tadi. The Blues menang dengan keputusan 2-1 sekaligus membolehkan kelab tersebut menjadi pendahulu kumpulan E dengan kelebihan 3 mata selepas 5 perlawanan berlangsung. Dalam perlawanan tersebut, gol awal dijaringkan oleh Mateo Kovacic pada minit ke-23 untuk memberi kelebihan buat pelawat di babak pertama permainan. Bagaimanapun, pada separuh masa kedua, tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-48 menerusi Junior Adamo sebelum Havertz sekali lagi mempamerkan sentuhan berbisa meledak gol kemenangan buat Chelsea pada minit ke-64. Saudara, berikut keputusan beberapa perlawanan tumpuan lain. Masih perkembangan sama, Liverpool kini dalam usaha untuk memperbaiki prestasi semasa pasukan bagi kempen Liga Juara-Juara Eropah. Menurut pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, aksi menentang Ajax awal pagi esok amat penting dan ia perlu dimanfaatkan sebaiknya bagi mengesahkan slot ke pusingan seterusnya. Jelas Klopp, beliau juga sedar Ajax bukan pasukan yang boleh dipandang mudah kerana apa sahaja boleh berlaku dalam bola sepak. What we can do tomorrow. I'm really looking forward to the game. I'm really positive. I'm really have a lot of it's Champions League, it's Ajax, big names, big game, all this kind of thing. It's all good. We have enough players here, so we'll give it a proper try.
Baik, ini pula pengembangan kejohanan tenis dalam Dewan Switzerland. Pemain tuan rumah Stanislas Wawrinka mengejutkan pilihan kedua Casper Ruud untuk mara ke pusingan kedua. Manakala pemain berpengalaman Britain Andy Murray dipaksa bekerja keras sebelum mampu menundukkan Roman Safiullin dari Rusia. Bermain dengan diiringi sorakan penyokong sendiri di Basel, Wawrinka bagaimanapun tidak diberi laluan mudah. Set pertama menyaksikan permainan agak seimbang sebelum Wawrinka menang 6-4. Aksi di set kedua juga tidak banyak berubah dengan cubaan Ruud untuk bangkit gagal sekaligus tewas 4-6. Sementara itu, dalam satu lagi pertemuan, pemain berpengalaman Britain Andy Murray menerima tentangan sengit Roman Safiullin dari Rusia apabila tumpas 6-7 di set pertama. Namun, Murray bangkit dalam dua set berikutnya untuk menang 6-3 dan 6-4 sekaligus melangkah ke pusingan kedua untuk bertemu Roberto Bautista Agut dari Spanyol. Dalam kejohanan terbuka, Vienna pula menyaksikan wakil tuan rumah Dominic Thiem mara ke pusingan 16 terakhir. Thiem yang juga bekas juara terbuka Amerika Syarikat bagaimanapun terpaksa bertarung dalam 3 set sebelum menang 2-6, 7-6 dan 7-6 ke atas Tommy Paul dari Amerika Syarikat. Dalam aksi terdahulu, pemain Kanada Denis Shapovalov menyingkirkan Yuriy Rodionov dari Austria dengan keputusan 6-4 dan 6-4. Turut mara ke pusingan 16 terakhir adalah Grigor Dimitrov dari Bulgaria yang menewaskan Thiago Monteiro dengan straight set 6-3, 6-4. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 26 Oktober 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2022 bawah 21 tahun. Saingan merebut kejuaraan kini dibawakan kembali setelah 2 tahun terhenti. Dengan penyertaan 6 negara, Malaysia, Great Britain, Australia, India, Jepun dan Afrika Selatan. Nantikan aksinya dalam memburu piala berprestij. Dibawakan sepanjang 22 hingga 29 Oktober ini. Hanya di RTM. Sekurang-kurangnya 6 cedera akibat gempa susulan yang menggegarkan utara Filipina awal pagi tadi. Kerosakan besar pada hospital dan beberapa gereja lama turut dilapor. Laporan penuh dalam rangkuman dunia. Di Bandar Batak, para pesakit sebuah hospital terpaksa bermalam di luar bangunan selepas siling runtuh dan sebuah sekolah tinggi juga terpaksa ditutup selepas dinding dan siling bangunannya retak teruk. Semalam, gempa bumi berukuran 6.4 skala Richter telah menggegarkan wilayah Abra. Filipina kerap dilanda aktiviti seismik kerana lokasinya di sepanjang lingkaran api Pasifik. Ribut sitrang yang membadai Bangladesh telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 24 maut dan jutaan penduduk diarah berpindah. Pihak berkuasa mengesahkan kebanyakan mangsa maut akibat dihempap pokok tumbang. Setiausaha Kementerian Pengurusan Bencana Kamrul Ahsan pula memaklumkan 8 pelombong di Teluk Bengal berhampiran Taman Perindustrian Misai dilaporkan masih hilang. Hampir 10,000 kediaman juga dilaporkan musnah dan rosak. Sementara itu, di Haiti, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran jangkitan taun dijangka meningkat secara mendadak. Ia berikutan dalam tempoh beberapa hari, angka kes meningkat hampir 2 kali ganda. Penyelaras kemanusiaan PBB di Haiti, Ulrika Richardson menegaskan situasi itu membimbangkan dan keadaan akan menjadi lebih mencabar. Wabak taun dikesan kembali ke Haiti pada awal bulan ini mengorbankan lebih 10,000 orang sejak 2010.
Perdana Menteri Britain yang baru, Rishi Sunak, berikrar untuk menyelesaikan krisis ekonomi negara itu dengan kadar segera. Dalam ucapan sulungnya di perkarangan 10 Downing Street, London, beliau berjanji kerajaan pimpinannya akan mengangkat nilai integriti, profesional dan bertanggungjawab pada setiap peringkat. Sunak menjelaskan keputusan sukar juga bakal dilaksana dalam usaha mengurangkan perbelanjaan awam, juga membetulkan kesilapan dilakukan Perdana Menteri terdahulu Liz Truss ketika Britain diancam kemelesetan ekonomi. Di Gopeng, Perak, sekurang-kurangnya 30 individu terperangkap dalam gua tempurung dekat kampung Gunung Mesah. Kesemua mereka yang merupakan kru penggambaran sebuah produksi filem berjaya dibawa keluar dari lokasi. Kenyataan Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan kejadian berlaku ketika hujan lebat berterusan sejak 4 petang. Kesemua mereka terperangkap selepas laluan keluar gua itu dinaiki air sedalam 1.5 meter. Sepasukan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Gopeng ke lokasi kejadian pada 4:04 minit petang. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas dengan penahanan 2 nelayan tempatan bersama 573 kilogram ganja. Hasil maklumat dan risikan, Polis Pulau Pinang membuat 2 serbuan di pantai Tanjung Bunga Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong mendedahkan siasatan mendapati sindiket memperoleh bekalan dadah dari negara jiran dengan menggunakan jalan laut bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kedua-dua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah kini direman hingga 28 Oktober bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, ini pula seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kanak-kanak Johor Bahru, Johor atas pertuduhan menyebabkan kematian tanpa niat adiknya minggu lepas. Remaja berusia 17 tahun 11 bulan itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Zuhaini Zulkafli. Anak sulung daripada 5 adik-beradik ini didakwa menyebabkan kematian tanpa niat adik lelakinya berusia 16 tahun di sebuah rumah di Jalan Mini Stadium, Kampung Ulu Pulai, Ulucoh pada 19 Oktober. Pertuduhan mengikut Seksyen 304(B) Kanun Keseksaan. 5 Disember depan ditetapkan sebutan semula kes untuk laporan bedah siasat. Mahkamah juga membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis Gelang Patah. Kes dikendali Pengarah Pendakwaan Negeri Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman dan Timbalan Pendakwa Raya Hayatul Wirdah Muhammad Yunus, manakala tertuduh diwakili Peguam Abdul Rahim Ali, Jihad Syahidah Nadia Zakaria dan Nur Zafirah Norizan. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, kekal di penjara sebulan selepas didapati bersalah menghina mahkamah kerana mengugut saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB. Keputusan sebulat suara panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan menolak rayuan Datuk Lokman untuk mengenepikan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi pada 15 Julai tahun lepas. Panel 3 Hakim Datuk Seri Kamaluddin Mat Said, Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Nordin Hassan turut menolak rayuan silang dikemukakan pendakwaan terhadap hukuman penjara sebulan yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada 15 Julai 2021, Hakim Datuk Kelin Lawrence Sekirah menjatuhkan hukuman penjara sebulan terhadap Datuk Lokman selepas didapati bersalah menghina mahkamah kerana mengugut saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB. Kementerian Pengajian Tinggi KPT bakal memperluas program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia sulung ke-20 Universiti Awam tahun depan. Fasa pertama program yang bermula bulan ini melibatkan 8 universiti awam dengan 76 pelajar daripada 115,477 permohonan yang diterima secara dalam talian. Menteri Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata inisiatif program bagi membantu generasi pertama B40 yang cemerlang dalam pelajaran tetapi tidak berkemampuan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Dan manfaat adalah
saya tak perlu risau sangat tentang yuran pembelajaran. Kita juga akan bantu dari segi meningkatkan kebolehpasaran graduan siswa sulung ini melalui kerjasama dengan pihak industri bagi memastikan mereka mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik sebaik saja tamat pengajian nanti. Siswa sulung menerima bantuan kewangan merangkumi yuran pengajian, allowance sara hidup dan komputer riba. Sehingga kini, KPT memperuntukkan RM150 juta bagi menjayakan inisiatif pemberian beasiswa dan bantuan kewangan bersasar melibatkan 30,314 penerima. 6 termasuk 3 wanita disyaki terlibat dengan kegiatan pajak gadai haram ditahan dalam 5 serbuan di Selangor, Melaka dan Perlis yang membabitkan rampasan kira-kira RM200,000. Ketua Siasatan dan Pemantauan Bahagian Kawalan Kredit Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan SCP Muhammad Fauzi Hassan berkata, kesemua individu tempatan berusia lingkungan 20-an hingga 50-an itu ditahan dalam serbuan pada Mei dan Ogos lepas hasil maklumat awam dan risikan. Barang kemas termasuk cincin, rantai tangan dan anting-anting, wang tunai, alat penimbang emas, cecair asid penguji emas, selain resit menyerupai surat pajak gadai dan dokumen perjanjian pinjaman yang dikitar semula turut dirampas. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 7-2 Akta Pemegang Pajak Gadai 1972. Setakat ini terdapat 789 pajak gadai berlesen di seluruh negara. Lesen pajak gadai dikeluarkan oleh pihak kementerian, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi mereka ini sekiranya mempunyai lesen, orang ramai hendaklah berusniaga di kedai yang ada lesen. Masalah sekarang ni orang ramai suka pergi ke kedai yang tidak ada lesen. Orang ramai dinasihat untuk menggunakan aplikasi iGadaian untuk mencari syarikat pajak gadai berlesen dan yang berdaftar dengan kementerian di seluruh negara. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Selepas hilang sebelah mata, lelaki ini telah dikenali dengan The Terminator. Ya, dia telah mengubah mata kanannya menjadi lampu sulur. Nak tahu? Jom kita saksikan paparan #malam ini. Ini dia seorang lelaki Iran yang dikenali sebagai lelaki paling kotor di dunia kerana tidak mandi lebih setengah abad meninggal dunia di Dejgah pada usia 94 tahun. Amau Haji dilaporkan mengelak daripada mandi kerana takut jatuh sakit. Bagaimanapun, buat pertama kali beberapa bulan lalu, penduduk kampung membawa lelaki itu ke bilik air untuk membersihkan dirinya. Haji telah diasingkan sepanjang hayatnya yang dibina penduduk kampung selepas dia mula tidur di dalam lubang di dalam tanah. Seorang lelaki mengubah mata kanannya menjadi lampu sulur selepas kehilangan akibat kanser. Dia mencipta mata prostetik yang berfungsi sebagai lampu sulur dan dimasukkan ke dalam soket kosong mata kanannya. Tindakan itu sekaligus membuatkan warganet menggelarkan dirinya sebagai The Terminator. Stanley menamakan ciptaannya sebagai lampu tengkorak titanium dan berkata ia boleh bertahan selama 20 jam dan tidak panas. Demi menjayakan majlis perkahwinan, adik perempuan kepada pengantin lelaki mengambil keputusan untuk menggantikan abangnya. Ini kerana pengantin lelaki sebenar tidak dapat hadir kerana berada di daerah yang masih menjalankan perintah berkurung akibat COVID-19. Susulan daripada itu, keluarga pengantin lelaki memilih adik perempuannya menggantikan tempat abangnya agar majlis perkahwinan dapat diteruskan.
Baik, berita perdana 26 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.